أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Selawat tafrijah lah. Tafrijah pun dia, nariyah pun dia. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfaridu bil kurabu wa tuqda bil hawaiju
وتنال بالرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوادي الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yasir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, sahabat-sahabat ukhwah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini 10 Ramadan. Dah pun berlalu. Ya? Tak saja. Dia masuk mai 11, 12 dia sedang canggah, orang kata dia duduk naik bukit. Kemudian dia akan turun, dia akan tinggal kita. Nah, kita umat manusia yang leka dengan dunia, teruja duk kira, duk membilang hari bila nak raya. Bila nak raya, bila nak raya. Hati berbunga riang bila ingat nak raya. Nah, berbeza dengan para sahabat Nabi SAW, mereka akan bila menghitung hari berdebar-debar. Sebab apa? Ramadan dah nak pergi. Ramadan dah semakin banyak. Keberkatan dah semakin kurang. Kerahmatan dah semakin meninggalkan kita. Itulah yang mereka bimbang. Sehingga kan 10 hari lagi nak habis Ramadan, mereka akan menangis. 10 hari lagi nak habis Ramadan, mereka akan menangis. Berbeza dengan kita. Kita 10 hari lagi nak habis Ramadan, kita rasa macam tak dan dah. Lansir tak boleh turun lagi, sawang tak sapu lagi, rumah tak cat lagi. Nah, itu yang kita pandang. Walhal, kalau kita nak bandingkan di antara kita dengan para sahabat, mereka rasa banyak yang tak siap lagi. Dosa banyak yang belum diampunkan lagi. Hutang yang belum terlangsai lagi. Akidah yang belum dibetulkan lagi. Syahadahnya yang tak sempurna lagi. Amal ibadat yang belum cukup lagi. Itu yang mereka bimbangkan. Jadi kalaulah satu ketika dulu kita pernah berada di dalam perasaan keterujaan menghadapi Syawal, tapi bila mai hidayah daripada Allah, perasaan tu dah tak ada lagi. Dia main tua-tua lagu kita ni, dia tak teringin dah. Kan lah kata tak teringin terus, bohong lah kot kan. Bohong lah kot. Tapi taklah teruja nak sambut raya dengan merecunnya kan. Sebab itu bukan budaya kita Bukan budaya kita. Kalaulah kata ada anak cucu kita yang terlibat dengan merecun, perempuan-perempuan tu tolonglah nasihat. Tolonglah nasihat. Ini bukan budaya kita. Ini budaya orang kafir. Rasulullah ni seboleh mungkin Rasulullah tak mau bagi kita sama langsung dengan budaya orang kafir. Bahkan kalau kita tengok puasa Ashura, Nabi suruh kembarkan dengan Tasu'a, 9 dengan 10. Sebab orang Yahudi puasa hari ke-10 saja. Begitu juga dengan puasa Arafah. Nabi suruh buat apa? Puasa pada hari ke-8 dan 9. Sebab apa? Jangan bagi sama langsung dengan cara ibadat orang kafir. Jangan bagi sama. Apatah lagi kalau kita nak meraihkan satu Aid, satu hari kembali kepada fitrah, iaitu dengan meraihkan bunga api dan merecun. Bunga api tu bolehlah gagah setakat-takat nak bagi anak cucu main. Merecun hak meletup-letup tu kita hak dengar ni rasa macam nak putih. Jantung-jantung ni rasa saya nak putih. Ya Allah. Kalau kita apa rasa macam tu, kucing pun lari. Terkejut tengok.
Binatang tu kan. Kalau lembu tengok dia sumpah. Oh lah hampa. Nah, sementara kalau kita tengok saudara kita di Palestin, mereka dibom. Mereka tiap-tiap kali Ramadan kena bom. Cuma Ramadan ni yang kita tak dengar. Nah, itu adalah bunga api mereka. Jadi kita nak raikan apa? No? Nasihat lah kalau ada di kalangan anak cucu kita suka. Kakak mercun pumpang-pumpang tu bagilah nasihat sikit. Ke mak tok pun main sama. Mak tok ambil mercun bola pula Bali. No? Okay, baik. Dengan izin Allah Ta'ala, Alhamdulillah. Hari ini kita kembali lagi bersama-sama untuk kita melayari hadis Imam Nawawi. Saya selalu sebut, hadis ini hadis yang telah pun diraikan oleh seluruh umat manusia dalam dunia. Dunia mana-mana pusat pengajian, daripada serendah-rendah pengajian hingga setinggi-tinggi pengajian. Dari dalam dan juga luar negeri. Hadis ini memang hadis diraikan. Iaitu Matan Arba'in Imam Nawawi. Memang diraikan. Mana-mana pusat pengajian sampai ke universiti tertua di dunia. Mesir Al-Azhar. Masih lagi meraikan kitab Matan Arba'in Imam Nawawi. Jadi bermakna keraian walaupun baginda SAW telah wafat 1,500 tahun yang lalu, namun setiap patah-patah daripada kalam baginda itu dirakamkan oleh para sahabat. Kemudian telah pun dimasyhurkan oleh para rawah. Ini siapa dia? Perawi hadis. Dan yang mana hadis Matan Arba'in ini, kita dah masuk kepada hadis yang ke-23. Masih lagi berkisahkan tentang nilai-nilai amal. Iaitu dengan tajuk kebersihan dan nilai-nilai amal. Kita tengok dah. Kita raih dulu hadis ni dengan kita sama-sama baca dia nak. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamlanil mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani au tamla'u ma bainas samai wal ardi was salatu nurun was sadaqatu burhanun was sabru diyaun wal qur'anu hujjatun laka au alaika. Kullun nasi yafdu fabai'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha. Rawahu Muslim. Maksud hadis daripada Abi Malik, iaitu Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, suci itu sebahagian iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, dan sedekah itu keterangan, dan sabar itu sinaran, dan Al-Quran itu merupakan hujah bagimu atau menentang ke atasmu. Setiap manusia itu keluar pagi-pagi berusaha, maka ada yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya, atau yang diminasakannya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Okey. Nah, kalau kita tengok pasal apa pula tiap-tiap orang keluar pagi-pagi menjual diri. Kalau kita tengok dia ada tulis nota-nota kecil di situ. Yang ditulis nombor 1, tengok muka surah 47. Nombor 1 dia kata, Al-Quran merupakan hujah atau keterangan yang dapat kita gunakan
dalam sesuatu perkara yang kita hadapi, tetapi Al-Quran juga dapat dijadikan alasan bagi menentang kita sekiranya kita menyalahi hukum-hukum Allah. Yang ini dinamakan dhabit untuk kefahaman kita baca sendirilah. InsyaAllah baik, kita tengok dulu. Hadis ini telah pun diriwayatkan daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Saya terus pergi ke matan. Selalu saya fokus dekat perawi. Hari ini saya nak pergi ke matan terus. Sebab matan hari ini panjang. Saya takut saya cerita pasal perawi, saya tertinggal matan. Yang perawi minggu depan insyaAllah. Panjang umur. Daripada Abi Malik Al-Harith Al-Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhur. At-tuhur ni iaitu daripada jamak daripada perkataan taharah. Ataupun nazafah. Apa dia? Kebersihan. Hari ini nak membicarakan tentang kebersihan syatrul iman. Sebahagian daripada iman. Iaitu di antara cabang-cabang keimanan. Kita telah baca beberapa hadis yang telah lalu. Al-haya'u minal iman. As-sabru minal iman. Kan kita baca. Sabar sebahagian daripada iman. Malu sebahagian daripada iman. Maksud dia sebahagian tu bukan macam kita bayangkan sebiji buah, kita belah dua, itu panggil sebahagian. Di dalam syatru di sini maksud dia di antara cabang-cabang iman. Pernah saya ceritakan beberapa minggu yang lalu, iman kita ni dia ibarat satu pohon yang rendang. Yang mempunyai cabang yang banyak. Pucuknya menunjak naik ke langit yang paling tertinggi. Yang ni Sidratul Muntaha. Yang mana akarnya menjejak ke bumi yang paling dalam. Yang terke bawah. Okey. Puncak keimanan, pucuk keimanan. Yang tertinggi sekali. Nak tahu orang tu ada iman ke tak ada iman. Yang tertinggi sekali ialah kalimah La ilaha illallah. Sementara yang paling terendah, orang yang mempunyai iman, yang paling-paling rendah, yang berada di bawah bumi yang terke bawah. Siapa ingat saya kata apa? Siapa ingat? Lupa no? Ada yang ingat tak? Nak bagi sekupang siapa ingat? Lupa dah? Okey, tak apa. Kita kan selalu lupa dah. Okey. Yang paling terke bawah, iman yang paling rendah, yang paling lemah, ialah tumitul adha anit tariq. Membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Ingat kan? Saya pernah beritahu kan? Baru beberapa minggu yang lalu. So, ni makan kari kepala ikan banyak ni. Okey. Itu iman yang paling terke bawah. Yang paling lemah. Yang paling rendah. Membuang sesuatu yang menyakiti di jalan. Paku ke, kaca ke, jarum ke, apa-apa yang kita jumpa. Tak kira lah sama ada jalan raya atau jalan kampung yang memang orang duk lalu kot tu. Atau mungkin tepi rumah kita yang memang orang duk lalu. Yang ni dah. Dia tahu dah orang duk lalu. Dia angkat ketir batu, dia letak terus tengah jalan. Dia angkat tongkol, dia letak tengah jalan. Menyusahkan orang nak lalu. Walhal itu serendah-rendah iman. Okey, mungkin kita marah kot laju sangat orang bawa. Laju sangat. Kan orang dah buat bonggol tu. Tak pada dengan bonggol tu dia pibuh benda lain lagi. Esok jawablah dengan Allah. Nak jawab dengan Allah ni bukan sekadar jawapan itulah mereka bawa motor laju sangat. Kami bubuhlah tongkai kayu. Bukan itu jawapan yang Allah nak dengar. Allah Ta'ala nak tengok. Paling rendah keimanan yang kamu miliki adalah buang sesuatu yang menyakiti di jalan. Paling tertinggi adalah kalimah syahadah. Yang ni, la ilaha illallah. Dan cabang-cabangnya yang kita membicarakan melalui kitab Matan Imam Nawawi ini, iaitu perbicaraan tentang cabang-cabang keimanan. Di antara salah satunya, hari ini telah pun dipetik oleh Imam Nawawi, iaitu at-tuhur. Maksud at-tuhur, kebersihan itu sebahagian daripada
daripada iman. Baik, di sini ada dua pendapat. Kita raikan dahulu pendapat Imam Al-Ghazali. Tulislah siapa yang boleh tulis tu. Nah, pendapat Imam Al-Ghazali, dia kata, kebersihan itu terbahagi kepada dua. Di pendapat imam-imam muktabar lah. Pertama dia kata, bersih akidah. Akidah ni apa? Kepercayaan. Keyakinan yang tiqat kita itu. Kata Imam Al-Ghazali, pertama, bersih akidah. Apa dia akidah? Kepercayaan. Kita percaya kepada Allah yang jitu, yang unggul. Yang tidak ada 2, 3, 4 dan 5. Hanya satu saja. Bersihkan dalam hati kita. Itu kata Imam Ghazali. Kebersihan. Kalaulah di samping kita mempercayai, mentauhidkan Allah itu tunggal, Allah itu satu, Allah itu tempat meminta pertolongan, dalam masa yang sama, kita juga menyembah sesuatu yang lain daripada Allah. Contohnya, kita melakukan sesuatu perkara yang syirik. Itu bukan tuhur. Itu bukan bersih. Nah, kita punya akidah kita tak bersih. Dikotori dengan mempercayai makhluk melebihi mempercayai kepada Allah. Jadi macam ni lah. Kita sakit. Kita kata, tak apa, pergi beli ubat di situ, macam kutil tak buang. Pergi beli ubat. Kita pergi beli. Walhal dalam hati kita, kita dah mentauhidkan Allah. Kita pergi beli ubat. Balik-balik main makan macam tak kutil tak buang. Dia duk ada. Dia duk sakit. Amboi. Ubat lah ni makin lama makin tak bagus. Dulu bagus kan? Sekarang ni makin tak bagus ubat tu. Dulu kalau kata bubuh-bubuh sedah ya. Baik terus. Kan orang tua-tua suka kata macam kutil tak buang. Tapi lah ni makin tak bagus. Sebenarnya kita tu. Keadaan kita yang dah makin tak bagus. Lepas tu. Kita punya akidah dah kotor. Dah kotor. Kata Imam Al-Ghazali. Wajib dibersihkan. Macam mana cara nak bersihkan? Istighfar. Tukar balik kita punya akidah. Kita punya keyakinan. Sepatutnya. Kalau sakit lagu ni lah dengan izin Allah. Beli ubat di kedai tu. Kalau dengan izin dia, lega lah. Kita bercakap dengan melapikkan, meletakkan nama Allah yang paling a'la, yang paling tinggi di atas. Keyakinan sepenuhnya pada Allah dan ubat itu adalah wasilah, alat untuk menyembuhkan. Allah itu asyafi, maha menyembuh. Kalau Allah izinkan, tak payah pergi beli ubat. Air sejuk pun boleh sembuh. Itu yang kata. Kita ni ujian atas iman. Pada percakapan kita. Dan ketika ini kata Imam Al-Ghazali. Akidah kita dah kotor. Akidah tadi saya kata apa dia makna? Kepercayaan kita dah kotor. Wajib dibersihkan. Kalau nak iman itu ada dalam diri kita. Kalau tidak dia akan terus kotor. Yang kedua kata Imam Ghazali, tuhur yang dimaksud di sini, bersih hati. Kita tahu hati kita banyak penyakit. Banyak kekotoran dia. Di antaranya penyakit hati yang sangat-sangat diperangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang banyak Allah Taala sebut dalam Al-Quran, iaitu riya. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam suratul Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sebut celakalah, nerakalah, binasalah, wail. Maksud wail tu ataupun kalau kita tengok tok guru lama dulu dia kata neraka wil lah dia bubuh. Wail di sini bermaksud celaka, binasa. Mampuslah hampa. Itu bahasa Pulau Pinang. Bahasa Kasak. Mampuslah hampa. Mampuslah orang yang sembahyang. Pakai dah. Pasal apa pula orang sembahyang nak kena mampus? Pasal apa orang sembahyang nak kena celaka? Sembahyang yang macam mana?
Yang sahun. Yang lalai. Lalai di sini, yang dimasukkan di sini, letak pada hati. Tu yang kata Imam Ghazali, hati tak bersih. Nah, letak pada hati. Ghali, dalam sembahyang pun ghali. Fikir apa? Mulut dia baca. Hati dia melilau kata-kata. Nah, mulut dia membaca. Anggota dia bergerak. Tapi dia sendiri tak tahu apa yang dia kata. Di antara penyebabnya, berlakunya apa dah? Ha, lupa. Nak tahu kita ni, sahun tak sahun? Kan sahun tahun tu. Nah? Sahun tak sahun? Kita suka lupa. Lupa yang paling masyhur sekali, lupa rakaat lah tu. Lupa rakaat lah. Tu cara Allah bagi 4 saja. Buatnya dia bagi 7 ke 8 ke rakaat pakai dah. Nah? Allah Maha Pengasih dia bagi kita 4 je. 4. Jangan kata 4. Maghrib 3 mana lupa. Kok subuh lah kok 2 dia tak lupa. Tu pun entah. Dia dilupa tang mana dah. Doa kunut. Aku baca ke tak lagi. Padahal tadi dia baca. Dia buat sujud sawi. Dia kata dia tak baca. Nah? Dia baca. Tapi dia lupa. Pasal apa? Pasal dia sahun. Dia lalai. Apalah yang dia buat, no? Ya. Dia ni siapa? Kita. Okey? Kalau sebut dia, jangan tunjuk orang lain. Kita lah. Kemudian satu lagi Allah Ta'ala kata, penyakit hati yang paling besar sekali. Selain daripada lalai ni apa? Riya, yura'un. Riya. Nah? Kalau dia rasa dia pandai, bagi dia, dalam majlis tu dia seorang saja yang pandai. Orang lain semua tak kerti. Dia seorang saja kena. Orang lain semua tak kena. Kalau kita rasa kita kena, maka berbaik-baiklah yang tak dengan yang tak kena. Tarik dia, pujuk dia agar dia mau bagi kena. Yang ni, dah dia rasa dia kena. Dia hina pula orang yang tak kena. Membuatkan orang yang tak kena tu lagi nak jauh lagi daripada dia. Nah, kita tak semua cerdik. Kita kan ada peringkat. Nah? Ada peringkat walaupun duduk mengaji dalam satu tempat yang sama, guru yang sama, kitab yang sama, alat tulis yang sama. Penerimaan kita tak sama dah. Ada orang ni dia dapat yang ni. Ada orang ni dia dapat yang ni. Ada orang ni dapat ni. Ada orang ni tak dapat terus apa pun. Depi dia balik, depi dia balik, depi dia balik. Hang ngaji apa kita? Kan? Dah? Penerimaan kita tak sama. Itu menunjukkan kekuasaan Allah. Kita tak boleh hina dia. Apalah hang mengaji koi. Nah? Apalah punya bodoh. Pergi dengar. Mengaji dah betul tapi apa tahu. Kita tak boleh kata macam tu. Nah? Apabila kita terbit perkataan sedemikian, itu adanya riak dalam diri kita. Bila adanya riak, kita rasa kita yang hebat, kita yang paling pandai, kita yang paling reti, maka riak itu akan makan amal ibadat kita seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti api memakan kayu yang kering. Habis. Rugi saja. Dia ni bukan tahu apa. Bengong punya orang. Kata pula kat orang macam tu, ni tak reti lagu ni. Jangan kata kat orang macam tu. Dia tak reti, belum masa dia lagi dia nak reti. Bila nak reti dah nak mati dah. Mungkin Allah Ta'ala takdirkan dia tak reti sampai mati. No? Kalau semua orang pandai, siapa nak jadi cikgu kan? Tak boleh lah. Kalau semua orang bodoh, pun siapa nak jadi cikgu? Tidak, semua pakai bodoh belakang. Baik. Kita level kita letak kita punya level dalam jahil. Jahil tu bodoh, bodoh tu jahil. Okey. Ini pendapat Imam Ghazali. Ada 2. Kebersihan. Pertama, bersihkan akidah. Kedua, bersihkan hati. Baik. Kita tengok pengarang kitab kita ni. Siapa nama pengarang kitab kita? Okey. Apa dia? Imam Nawawi itulah, no. Sebab tu saya sebut. Tiap hari saya sebut. Okey, nah. Imam Nawawi itulah. Dia kan ada, itu lakab dia. Nama dia yang sebenar ialah Yahya Syarifuddin. Okey.
tetapi dia lebih masyhur di atas nama Imam An-Nawawi, di antara imam yang mati paling muda. Nah, imam yang mati paling muda, tak sempat berkahwin sebab terlalu sibuk mengarang kitab hadis. Terlampau sibuk sampai dia lupa kat diri dia. Tu yang kata, dia ni nak cerita Imam Nawawi dia punya tulis hadis, nak tinggal hadis dekat kita ni, dia ikat kepala dia dengan tali. No? Dia ikat kepala dia dengan tali. Bila dia mengantuk, menyengguk, tali tu nanti tarik dia. Macam orang nak bunuh dia je tu. Diikat di alang rumah dia tu. Nah? Bila dia menyengguk, tali tu tarik leher dia. Dia mangkit balik. Ha. Kita ada macam tu. Nak sengguk ke tidak terus. Kan? Punya hebatnya mereka sampai tahap macam tu. Dan dia kata, dia sedar tak sedar. Ada riwayat kata dia wafat umur 42 tahun lah. 42 tahun. Ada kata umur dia 53. Wallahualam mana yang benar. Tapi saya tahu yang umur 53 Imam Syafi'i. Muda kan lah? Imam Syafi'i. Tapi hebat mereka walaupun wafat di usia yang muda. Banyak khazanah yang mereka tinggalkan. Kita ni walau tak boleh tulis sesuatu yang baik. Walaupun satu dakwat. Memadailah kita menyebarkannya. Kita sebarkan. Macam mana cara kita sebar? Itulah dengan cara kita berwakaf kitab. Macam kitab kita ni semua kitab wakaf nah. Alhamdulillah akhir-akhir ini berlumba-lumba sahabat-sahabat kita mewakafkan kitab. Kita mungkin tak boleh nak wakaf tulisan. Tapi kita boleh wakaf kitab. Baik. Kata Imam Nawawi, pengarang kitab kita ni, bersih itu terbagi pada dua juga. Okay, beza dia dah. Tadi Imam Ghazali, yang ni Imam Nawawi. Dia kata bersih itu terbagi pada dua juga. Yang pertama, bersih zahiriah. Apa dia zahiriah? Tubuh badan kita lah. Tubuh badan kita. Zaman Rasulullah dulu, mereka susah dapat air. Ada air untuk minum saja. Nak mandi tak ada air. No? Dan Rasulullah pesan kepada para sahabat, wajib mandi sekurang-kurangnya seminggu sekali. Tapi mereka kering. Di sana kering. Badan tak berbau. Duk Malaysia, kalau hang mandi seminggu sekali, yang tahu. No? Kita punya cuaca panas lembap. Itu yang menyebabkan kita cepat bau badan. Cepat bau busuk. Di sana dia tak busuk. Tunggu, kena? Tunggu, kalau nak tengok, orang pergi umrah. Saya pergi umrah, saya bawa jubah 4 helai je. Satu saya simpan untuk nak pakai pinggan balik. 3 helai saya pakai sana. Saya tak masuk pun. Hari ni saya pakai ini, saya gantung. So saya pakai hak lain. Lepas tu masuk hari ketiga, saya ulang balik pakai hak tu. Padahal tak masuk pun, tapi tak berbau. Cubalah buat begitu. Tak payahlah bawa banyak-banyak. No? Ni bawa nak duduk 12 hari, bawa jubah 24 helai. Sampai berlambat-lambat. Dia tak bau pun. Tapi balik main Malaysia baru duk ada dekat KLIA. Dia dah naik belengah dah. Dia naik belengah dah. Yang Rasulullah pesan di sini, dia suruh mandi kepada para sahabat sekurang-kurangnya seminggu sekali. Pada setiap hari Jumaat. Pasal apa? Pasal saya nak pergi sembahyang Jumaat. Jangan tak mandi. Sebab hari Jumaat tu hari perhimpunan paling besar. Semua umat-umat Islam berkumpul untuk bersolat Jumaat. Jangan ada yang pergi tak mandi. Membawa bau badan yang amat tak menyenangkan. Jadi Rasulullah wajibkan mandi. Ini pendapat Imam Nawawi. Pertama, yang Rasulullah fokus di sini, iaitu bersih tubuh badan. Bersih tempat tinggal. Bersih rumah tangga. Kemudian, lagi satu termasuk dalam tuhur di sini. Berwudu. Berwudu. Sekurang-kurangnya kebersihan kita adalah dengan cara berwudu. Kalau kita tengok simbolik daripada suruhan Rasulullah untuk kita berwudu, kita disuruh basuh tangan terlebih dahulu. Tangan kanan kan. Rasulullah sebenarnya sekali je yang wajib.
Tapi Rasulullah buat 3 kali. Dia ambil ayat, dia cedok ayat buah atas tapak tangan tu. Kita buka kepala paip ni. Nah, kita mewah dengan ayat dia. Dengan ayat satu tu dia pusing tangan dia ni. Dia bagi masuk celah-celah kuku dia. Jadi tak ada ayat yang buang. Kalau kita, sementara kita duk pusing ni, ayat tu duk turun melambat-lambat. Waktu ni kita dah sedang bersahabat dengan syaitan. Nah, sebab tu solat kita selalu terganggu. Dengan sebab geng kita dah main dah. Waktu kita buka kepala paip tu, geng kita dah main dah. Kita dah buka ayat ni, ayat dah keluar. Meraju-raju dah. Basuh tangan kadang-kadang ada yang tak kena. Tapi baginda SAW, dia cedok. Ayat yang ada banyak ni, dia tapak tangan. Dia akan basuh. Pusing tangan dia. Sapu celah ni, sapu celah ni. Ada tak ayat dah turun? Tak ada. Tak ada lah, kepala paip tak buka. Nah, kemudian diikuti dengan tangan kiri. Maksiat, apa juga jenis maksiat yang dilakukan oleh tangan kanan dan juga tangan kiri, terhapus dengan sebab membasuh daripada wuduk tersebut. Itu tuhur. Itu kebersihan. Lepas tu kita tengok simbolik baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu dia beristinsyak. Beristinsyak ni iaitu memasukkan air ke dalam hidung. Sedut dah. Sedut sampai rasa nak pedih sikit tu. Kita buka kepala paip. Kita bayangkan kita berwuduk macam mana. Kita buka kepala paip. Waktu kita bubuh ayat ke dalam hidung, ayat tu dah keluar tak? Ayat di paip. Keluar tu. Kita dah mengundang syaitan menjadi sahabat. Padahal kita tak bubuh ayat pun. Kita bubuh jari. Tak betul ya dah. Kita buat macam ni. Kita bagi basah. Kita bonsok ni. Tak betul ya dah. Tu dah tak betul dah. Sebenarnya istinsyak ini memasukkan air ke dalam hidung. Lepas tu tekan di sini. Dan ni bulan puasa. Jangan sedut banyak-banyak lah. Dia naik ke sini, batal lah. Kat sini saja. Nah. Lepas tu tekan. Tekan, keluar balik. Nah. Sunat kita. Okey, waktu ni waktu bila? Kita kan kumuk mulut. Belen ayat daripada kumuk mulut tu. Naik sikit, tekan balik turun. Itu cara Rasulullah ambil. Kita buat tak? Tak buat pun macam tu. Nah. Tutup kepala paip tu. Nah. Tutup kepala paip tu. Sebab tu, sunnah lah kalau kita nak berwuduk, tahan ayat dalam bekas, letak di tepi, tuang sikit-sikit. Awak jimat sangat. Kedekut ke dah? Nak ikut Rasulullah. Nak ikut Rasulullah. Kemudian, simbolik yang ada padanya. Kalau hidung kita pernah terhidu sesuatu yang maksiat, yang harum, yang wangi, dan datang daripada niat nak buat maksiat, maka akan bersihlah dia. Akan tuhur, akan sucilah dia. Begitu juga dengan mulut yang punya banyak cerita daripada mulut. Banyak perkataan yang terzahir daripada mulut. Kita sucikan dengan cara kita berkumur madmadah. Nah, dalam Arab dia sebut itu nama madmadah. Yang hidung dia nama istinsyak. Nah, memasukkan air ke dalam hidung. Memasukkan. Bukan sapu, masuk. Tu kena faham tu. Lagi lepas ni kita cek tengok ambil sembahyang seorang-seorang. Okey. Tapi dia suruh kita buat, tengok Rasulullah dia punya jimat cermat daripada berkumur tu, ayat belen berkumur tu masuk ke hidung. Tak payah pitahan lain. Hang nak pitahan dengan 2 jari, hang buang ayat setimba. Baru nak pitahan 2 jari, nak bubuh ayat dalam lubang hidung. Tapi Rasulullah suruh kita buat serentak. Berkumur, belen daripada kumur tu, masuk ke hidung, masuk ke hidung. Iaitu simboliknya membersihkan segala maksiat yang terdapat pada anggota mulut dan hidung. Kemudian basuh muka. Muka banyak maksiat pada muka, pada matanya, pada telinganya, termasuklah mulut dan hidung yang terdapat padanya. Ini maksud tuhur. Mengikut Imam Nawawi. Bersihkan diri nak. Sama ada mandi ataupun dengan cara berwuduk. Yang kedua pendapat Imam Nawawi. Okay, tadi Imam Ghazali. Ini Imam Nawawi. Yang kedua, kata Imam Nawawi yang dimasukkan oleh Rasulullah. Bersih di sini iaitu membersihkan jiwa. Ini hampir sama dengan
Dengan pendapat Imam Ghazali, bersih hati. Hati itu apa? Hati itu jiwa lah. Hati itu jiwa, jiwa itu hati. Nah, sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tidak memandang apa yang ada pada rupa bentuk kamu, tetapi Allah memandang apa yang ada pada hati-hati kamu. Maka bersihkanlah hati kamu itu. Nah, kerana sesungguhnya pandangan Allah itu tertumpu pada hati. Hati tempat jatuh pandangan Allah. Jasad lahir adalah tumpuan manusia. Itu kita, no? Kita pandang apa yang kita nampak. Tapi Allah Ta'ala pandang pada hati. Cantik macam mana pun seseorang itu, kalau akhlak dia tak elok, maka tak eloklah dia. Dan kedudukan pada hati ataupun pada jiwa yang dimaksudkan oleh Imam An-Nawawi ini ialah akhlak. Nah, akhlak ni apa dia? Tingkah laku, budi pekerti. Rupa tak cantik pun tak mengapa. Asalkan akhlaknya mulia. Minggu lepas kita baca cerita seorang perawi ni. Siapa ingat nama dia apa? Dah lupa dah. Nama dia apa? Saya cerita dia. Dia seorang sahabat yang hitam. Kan dia nak kahwin kan? Ingat tak? Oh, lupa dah. Baru minggu lepas. Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Kan dia hitam. Kan dia nak kahwin. Dia pergi Minang kan dia kata. Dia pergi Minang berbelah-belah kali. Orang tak mahu dia. Pasal apa? Pasal hitam sangat. Tak elok sangat. No? Walhal. Rasulullah letak dekat dia tiket paling mahal sekali. Apa dia? Janji syurga. Nah, di antara sahabat yang dijanjikan syurga oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ketika masih hayat, ketika masih hidup. Nah, di antara sahabat yang dijanjikan syurga. Walaupun hitam, walaupun tak elok, dia masuk syurga. Kita yang putih pongah ni tak tahu sampai mana nak duduk lagi. Nah, mungkin yang putih tu dibakar hingga rentung. Wa na'udzubillah. Okay, itu masuk tuhur nah, itu masuk kebersihan. Jadi kita guna dua-dua. Kita ni kena bersihkan zahir dan batin. Zahiriah kita kena bersihkan, batiniah kita kena bersihkan. Barulah kita mendapat syatrul iman. Iaitu sebahagian daripada keimanan. Kalau sekadar beriman saja perangai tak elok, pun orang tak pakai. Orang nanti cerita, tu sembahyang tunggi langgang, tapi mulut. Tak ada insurans punya kata dekat orang lah. Tu nampak pakai tudung labuh meleret. Tapi apa nak buat perangai. Nah, orang akan sebut. Hak yang tak elok tu orang akan sebut. Pasal apa? Jiwa dia tak bersih. Dia belum ada lagi syatrul iman. Jadi, wajib ke atas kita membersihkan zahir dan batin. Okey. Kemudian yang keduanya di sini. Dia kata, walhamdulillahi tamlani mizan. Dan alhamdulillah itu memberatkan. Disebut di sini memenuhi timbangan. Maksud dia memberatkan. Ganjaran orang yang menjadikan alhamdulillah. Alhamdulillah ni apa dia? Satu zikir, satu perkataan yang selalu kita sebut. Alhamdulillah aku tak pi. Kalau aku pi tak tahu jadi macam mana. Alhamdulillah aku boleh main. Okay, macam tu. Kita selalu meletakkan zikrullah. Apapun pekerjaan, kita puji balik Allah. Kan Alhamdulillah tu maksud dia pujian bagi Allah. Segala pujian-pujian di atas muka bumi itu hanya tertentu kepada Allah. Yang mana ganjaran apabila kita setiap kali kita menyebutnya, maka ganjarannya dapat memberatkan amal timbangan kita. Amalan kita mungkin tak banyak, no? Sikit sahaja amalan. Sesungguhnya amalan kita tak banyak. Okay, kita mungkin rasa banyak. Di dalam bulan Ramadan, banyak kita rasalah. Kita duk syok sendiri, kita banyak. Di antaranya kita buat tarawih lah. Terasa lah. Kan? Ada yang 8, ada yang 11, ada yang 23. Okey.
Tak kiralah banyak mana pun, Allah ni dia tak pandang pada kuantiti jumlah. Jumlah rakaat tu Allah Ta'ala tak pandang. Allah Ta'ala pandang pada kualiti hati. Kualiti amalan kita. Kalau hang buat sampai 50 rakaat pun, kalau hang ada riak, habis. Rugi saja macam tu. Kalau hang buat hanya 2 rakaat saja. Tetapi kamu buat semata-mata kerana Allah, itu yang kata Allah Ta'ala pandang pada hati kamu. Apa juga atas niat kamu. Okey, kita mungkin pandang remeh. Pandang hina pada yang tak mampu nak pergi berjemaah di masjid. Sebab apa? Sebab dia tak larat. Dia kata dia sakit. Dia tak boleh dah nak pergi sembahyang di masjid. Dia sembahyang di rumah saja seorang-seorang. Di rumah. Kan boleh sat lagi lupa rekat. Di rumah. Tak seronok. Di sana sat lagi ada more. Di sana ramai-ramai. Seronok mangkit duduk. Kami buat 23. Di situ buat apa? Buat 8. Jangan peleceh. Jangan pelicin. Sebenarnya Allah Ta'ala tentu tu perkataan tu dia dah ada riak dah dalam diri dia. Allah dah pangkah dah. Hang buat pila 23 pun tapi tetap tak dipandang oleh Allah. Mungkin rakyat dia di rumah tu dia tak buat tarawih pun. Dia buat apa? Dia buat ba'diyah Isya saja. Saya cerita minggu lepas. Ba'diyah Isya adalah amalan teraula. Kan amalan sunat teraula. Yang Nabi tak pernah tinggal walaupun musafir. Sedangkan tarawih Nabi tinggal. Nabi tak pergi masjid hari-hari kan. Dalam hadis cerita Rasulullah dia akan pergi malam pertama, kedua, ketiga, keempat dia tak pergi. Kemudian dia pergi kelima. Lepas tu dia tak pergi. Kita jangan pula tak mampu ya Nabi tak pergi selalu. Dah lah. Bukan saya suruh macam tu. Nabi ni dia nak abang macam ni. Cara perbuatan dia. Dia tak mau perkara tu jadi wajib. Dia nak abang. Kewajipannya terletak pada diri kamu apabila kamu menghargai setiap amalan tu dalam kualiti kamu buat. Bukan kualiti kamu cerita saja kamu buat amal ibadat banyak. Banyak aku buat amal ibadat. Belum tentu dia memberatkan timbangan. Tapi daripada lafaz syukur kamu itu. Jadilah Alhamdulillah boleh juga puasa. Alhamdulillah boleh juga sembahyang. Tak dapat buat sunat, dapat buat wajib sahaja. Alhamdulillah. Itu yang Allah Ta'ala duk kira. Setiap perkataan Alhamdulillah yang ala kulli hal. Bersyukurlah kepada Allah pada setiap keadaan apa sekalipun kena Alhamdulillah. Pasal apa? Dia yang akan memberatkan timbangan. Kita tengok amalan tak banyak mana esok kita tengok berat juga. Rupanya penuh dengan kesyukuran. Allahumma a'ina ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah aku ya Allah. Tolonglah aku ya Allah. Untuk sentiasa mengingatimu dan mensyukuri nikmatmu. Yang tu salah satu dari antara punca untuk beratkan timbangan kita. Sebab amalan kita tak banyak mana. Kalau yang banyak pun belum tentu diterima. Lafaz syukur ni lah. InsyaAllah. Sebab tu Nabi sebut Alhamdulillah tamlanul mizan. Memberatkan timbangan. Kemudian kata lagi. Subhanallah walhamdulillah. Ada dua. Pasanglah. Subhanallah dan Alhamdulillah ini. Tamlani atau tamla'u ma bainas sama' wal ard. Memberatkan apa dia kata? Memberatkan ataupun memenuhi. Iaitu barang di antara langit dan bumi. Punya besar. Lafaz Alhamdulillah dan lafaz Subhanallah. Jadikan dia sebagai zikir harian. Pahala dia memenuhi ruang langit dan bumi. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Kita letak sikit lagi Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Sebab Nabi sebut dua perkataan. Kalimatain, khafifatain, ala lisan. Ingat kan? Thaqilatan fil mizan. Dua kalimah ringan di lidah. Dua kalimah ringan saja di lidah. Khafifatan ala lisan. Thaqilatan berat ditimbang, memberatkan timbangan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bukan susah ringan dah.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rupanya dia duk tambah kaki. Dia duk tambah kilo di atas timbangan kita. Sehingga kan subhanallah walhamdulillah. Tambah sekali lagi. La ilaha illallah. Allahu akbar. Itu kata ya, Nabi Ibrahim alaihissalam, biji benih dalam surga. Barang siapa yang menjadikan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebagai zikir harian dia, maka ianya akan menumbuhkan kebun yang begitu subur di dalam syurga untuk dia duduk bersama-sama dengan tu. Dia bukan nak tumbuh lalang lah. Kebun dalam syurga tak ada lalang. Nah, kalau nak musang king pun ada di sana. Itu kebun Allah. Daripada benih-benih yang telah pun diberitakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ni keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abaklah dia kata. Wahai Muhammad, abaklah kat rumah hang. Banyak-banyak berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kita pilih yang mana-mana kita mau. Ataupun kita rangkaikan sekali menjadi satu rangkaian. Terpulanglah dekat kita nah. Mana-mana kita nak. Sebab apa? Nak bagi tambah berat timbangan mizan kita nanti. Inilah yang Rasulullah cerita. Baik. Kalau kita tengok alhamdulillah nah. Alhamdulillah. Maksud dia puji bagi Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Suci ni suci daripada sifat kehambaan, sifat-sifat makhluk. Allah Ta'ala suci daripada sifat-sifat makhluk. Maknanya Allah tak seperti kita. Dan kemudian disebutkan lagi wassalatun nur, dan sembahyang itu nur. Sembahyang itu cahaya. Orang yang ada solat, maka adalah cahaya dalam hidup dia. Kalau dia tak solat, dia tak ada cahaya. Apa yang dimaksudkan nur di sini? Cahaya di sini, kata Imam Nawawi, cahaya di sini adalah cahaya bulan. Cahaya sejuk. Cahaya ni cahaya sejuk. Kenapa disebutkan di sini nur, cahaya sejuk? Orang yang zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, yang boleh berat amal timbangan dia di atas mizan neraca timbangan lah. Tapi kalau dia tak sembahyang, boleh naik berat tak? Tak naik berat. Orang kalau bersih jiwa dan raga dia, zahir dan batin dia, tapi kalau dia tak sembahyang, boleh tak bersih? Tak bersih. Itu yang dikata sembahyang itu nur. Kalaulah hang ada seluruh kecantikan, seluruh keindahan, tapi gelap gelita, nampak tak kecantikan tu? Tak nampak. Itu yang kata sembahyang itu nur. Sembahyang ini adalah tiket utama untuk kita menghadap dengan Allah dan kembali ke jannah. Sebab apa saya sebut kembali ke jannah? Sebab manusia itu berasal daripada jannah. Manusia berasal daripada syurga dan akan kembali ke syurga. Tapi kalau dia tak ada ibadat solat dalam diri dia, maka tak ada cahaya untuk dia kembali. Walaupun dia rajin bersedekah, dia rajin berwakaf, tapi dia tak semayang, dia boleh balik ke syurga? Tak boleh. Banyak. Dia bawa benda banyak, tapi dia tak ada cahaya. Nak pergi macam mana? Gelap. Dia tak boleh jalan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah di sini. Sembahyang itu cahaya. Hang buatlah banyak mana kebaikan sekalipun. Orang nanti kata, dia dosa tak banyak. Dia baik dengan semua orang, dia baik. Dia dosa dia satu dia tak sembahyang. Banyaklah tu. Paling banyak. Itu dosa dia dengan Allah, happy lah. Kita tak usah peduli. Kita suka cakap macam tu. Sebab kita jahil. Dia silap dia tak banyak. Sikit je. Dia tak semayang je. Tak semayang tu bukan sikit lah. Tak semayang tu lah paling besar. Orang yang kehilangan nur. Orang yang tiada tiket. Dia nak pergi masuk macam mana? Dia bawa barang dagangan punya banyak. Dia kata dia tak ada tiket. Tak boleh masuk. Duduk di luar. Kemana nak dilemparkan? Adakah dia duduk di luar syurga? Tak. Terus lempar masuk ke neraka. Dia tak ada tiket nak masuk. Dia kata as-salatun nur. Pasal tu, bila mana orang kata dia dengan manusia baik, dengan orang dia bagus, dia rajin tolong orang, budi pekerti, akhlak dia cukup mulia.
Tapi silap sikit dia tak semayang. Tak sikit lah kata. Orang tak semayang ni tak sikit lah. Paling besar. Di antara kabair. Dosa-dosa yang paling besar. Kemudian, kata Rasulullah lagi. Wassadaqatu burhan. Adakah orang nama burhan kan? Burhan ini yang nyata. Yang terang. Dan dia kata sedekah itu keterangan. Sesuatu yang nyata. Yang nampak. Memanglah sesuatu sedekah tu, walaupun dia sembunyi macam mana pun, akan nampak bagi orang yang menerima. Kalau kata kita tengok terang tak terang ni sedekah ni, kadang kita bagi, kita tengok kita bagi tak banyak mana, tapi pulangan yang Allah bagi kat kita balik, kita rasa. Dan ketika mana kita memberi, Allah Ta'ala pulang serta-merta. Perasaan dalam hati, rasa seronok, rasa lega boleh bagi. Rasa bahagia. Padahal kita yang memberi. Patut yang menerima lah rasa bahagia. Tetapi orang yang tukang memberi tu, Allah Ta'ala dah bagi dah dekat dia. Rasa seronok boleh bagi kat dia. Rasa bahagia, rasa lega. Itu yang dia kata burhan. Sesuatu yang nyata. Bahkan Allah Ta'ala dah janji. Sesiapa yang memberi, bersedekah di jalan Allah itu, tak kira lah jalan Allah ni termasuklah memberi kepada orang fakir, memberi kepada orang miskin, memberi kepada mu'alaf, memberi kepada Ibnu Sabil, memberi kepada asnaf-asnaf yang lain. Itu bersedekahlah. Hatta sekalipun memberi kepada binatang, akan menimbulkan satu perasaan. Allah Ta'ala bagi balik, kata Allah. Barang siapa yang memberi, ibarat dia berbelanja ke jalan aku, orang yang belanja di jalan aku nanti bayar balik dekat dia. Tapi bukan dengan secara serta-merta, dengan secara perlahan-lahan. Habis sangat pun Allah Ta'ala bagi kita rasa bahagia dalam jiwa. Itu yang dikatakan, sedekah itu sesuatu yang nyata, yang terang. Wasabru, dia ni pun, dan sabar itu dia kata adalah sinaran. Tadi sembahyang itu cahaya. Sabar pula sinaran. Ada beza tak sinaran dengan cahaya? Tak ada beza? No? Baik. Sabar ni, cahaya ni, tadi saya kata, solat itu cahaya bulan. Sabar ini cahaya matahari. Dia keras sikit. Dia keras sikit. Cahaya bulan dia sejuk sikit. Cahaya matahari dia keras. Pasal apa? Sebenarnya kita nak sabar ni, kena sabar. Orang nak sabar ni kena sabar. Betul tak? Aku ni duduk sabar je dengan. Dia nak sabar tu, dia kena tahan diri dia ni. Di antaranya, di antaranya, sabar melakukan ketaatan. Contoh, mengantuk. Mengantuk, tapi nak kena juga bangkit semayang. Mengantuk, ikut-ikut hati ni nak lena je. Nak tidur saja. Tapi pasal nak buat ketaatan, bangkit jugalah. Ramadan ni mai setahun sekali je. Doa-doa dimakbulkan. Manalah nak tahu berlaku Lailatul Qadar. Aku lena, ruginya, bangkit. Walaupun dalam mengantuk pedih mata-mata ni. Malam dah tidur lambat, balik tarawih dah pukul 10. Dia tengok sikit bawah tudung yang berbuka tadi tu. Tuntang pi tuntang mai. Nak sembang sikit, nak tanya, hang balik kerja tadi pukul berapa? Naklah juga. Tengok-tengok pukul 12. Kena mai umur dah tak berapa nak lenyap tidur ni. Dia tidur awal 10 minit. Rasa macam nak lena dah. Tak kira dia terjaga, dia tak lena dah. Kemudian dia terlena waktu pula. Waktu hak nak tahajud lagi. Dia terlena saat aduh tak boleh bangkit. Sabar ni, bangkit juga-juga. Walaupun kadang-kadang masuk dalam bilik air pergi tidur. Sabar di atas ketaatan. Dia rupanya satu cahaya. Walaupun dia keras sikit. Dia, tu dikata sinaran. Sabar di atas maksiat. Macam mana nak tahu orang sabar atas maksiat? Ni yang kita duk puasa ni. Orang yang berpuasa, orang yang sabar di atas maksiat. Kita orang perempuan, kita tukang masak. Kita boleh rasa. Jangan rasa ujung lidah. Aku nak telan semangkuk pun tak ada siapa boleh kata apa. Apa kan tahu? Kadang-kadang kecok ayak liok tengok ni. Kita masak tu lah kan. Kita bau. Kita tengok ayak tu keluar tu kita dahaga kan. Kita teringin. Tapi kita tak minum. Sabar daripada melakukan maksiat.
No, tahan. Tak larat macam mana pun, tahan. Pasal apa? Itu sabar. Yang tu kata Allah Ta'ala, dia ada cahaya, ada sinaran dalam diri dia. No, mengaji Quran. Kita buat tadarus. Kita baca. Orang tegur. Kita baca. Orang tegur. Banyak sangat tegur Awaknya salah ke? Kamu mengaji dah. Susah mampi dah. Awak tegur sangat kot. Dah salah orang tegur lah. Hak tukang tegur tu pun kena tengok lah. Tukang tegur tu kena jaga. Berhemah cara tegur. Jangan pakai sembrono pergi tu. Empuh orang berdosa balik. Tegur dia elok-elok lah. Kadang-kadang satu kumpulan tu ada 10 orang. 10 kali tegur. Kawan tukang tegur tu ngangok. Yang mana satu kena ikut. Ni semua penyakit ni. Penyakit kita lah. Dia tak cerita orang lain. Dia cerita saya. Penyakit ni penyakit setan ada kat semua. Betul tak? Kan? Tapi sabar. Aku sabar sebab aku tahu aku tak reti. Aku sabar juga. Sabar atas ketaatan. Lagi satu. Mengantuk. Dalam duk semak orang tu. Dia tak semak pun dia lena. Sampai bagi liran dia senyap. Lekah. Tak mana? Lena. Tapi tak tinggal. Tunggu depan Quran juga. Sabar atas ketaatan. Tu dia. Kata Rasulullah. Siapa dia tu ni? Kita lah. Kita bukan siapa-siapa. Kita tak pernah tunding jari kat orang lain. Kita tunjukkan kesilapan ini pada diri kita. Wal Quranu hujjah. Kita mana ambil masa sikit lagi Wal Quranu hujjah. Dan Al-Quran itu adalah satu hujjah. Apa yang dimaksudkan dengan hujjah di sini? Dia akan menjadi pelindung kepada kita. Di akhirat nanti, waktu kita dihisap di hadapan Allah, Allah nanti tanya kita, tanya tu, tanya ni, apa perbuatan kita. Al-Quran dia akan datang membawa syafaat. Al-Quran yang kita duk mengaji hari ni, yang kita duk belajar, tak habis-habis Al-Quran ni. Iaitu dia akan menjadi hujjah. Jadi peguam bela untuk kita. Pada setiap tuduhan-tuduhan, pada setiap perbicaraan, pada setiap penghisapan, dia akan bela. Dia jadikan aku sebagai pedoman. Tindakan dia semua berpandukan kepada aku. Al-Quran tu akan jadi peguam bela kepada kita. Kita tak ada peguam bela, pengacara di sana. Tapi Al-Quran lah yang akan jadi hujjah untuk kita yang hari ini kita baca. Dan bahkan alaika kullu nas. Dia kata, dan dia juga boleh jadi celaka dekat kamu. Apabila kita baca dia, kita tak beramal dengan dia. Baca Quran pandai, bagus, cantik bacaan. Dengan taranumnya, dengan tajwidnya, dengan sifat huruf makhraj, huruf bagus. Tapi nak buat macam mana? Mulut dia tak ada isrin. Al-Quran ketika itu sedang melaknati dia. Dan dia pandai baca Al-Quran. Dia selalu baca Al-Quran. Tetapi dia tak mengikut apa yang disyariatkan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran itu yang akan menjadi tentangan untuk dia di akhirat nanti. Setiap manusia itu keluar pagi-pagi. Berusaha. Maka ada yang menjual dirinya lalu dimerdekakannya. Ini cerita bab jual diri. Manusia ni dia keluar pagi-pagi. Kita, tak kira lah kita keluar rumah ke, kita keluar daripada mana, kita bangkit tidur tu kita dah keluar dah. Roh kita dia keluar waktu malam, dia masuk balik dalam diri kita dan kemudian kita bawa diri kita keluar dalam dunia Allah. Dia jual diri dia maksud dia dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita. Inna Allah hashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalihim minal jannah. Allah Ta'ala ni dia kata, kalau hampa jual diri hampa, aku nak beli. Aku akan beli diri hampa, aku akan beli harta hampa, dan aku akan balas dengan syurga. Apa yang kita jual, diri kita ni, iman. Kita jual keimanan kita. Bukan jual lelong-lelong kat orang tak. Apa yang kita belanjakan daripada amalan kita, itulah yang kata kita jual diri. Hari ni kita bawa apa? Okey, kita bawa keimanan, bertauhidkan kepada Allah, bersunahkan kepada Rasulullah. Itulah kita jual diri kita.
No? Maksud jual diri di sini, pandai bawa diri. Bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis. Tu yang orang kata jual diri ni. Bukan jual diri ke orang tak. Nah, iaitu pandai bawa diri bersumberkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Setiap kelakuan dia, perkataan dia disenangi oleh rakan taulan. Itu yang dikatakan orang jual diri. Han nak merdekakan diri kan? Maksudnya merdekakan daripada api neraka. Kalau pandai bawa diri, eloklah akhlak yang dibawa. Kalau kata kita bawa tak elok, maka binasalah dia. Itulah kita. Setiap hari kita memperjudikan diri kita. No? Hari ni perangai kita macam lain. Sagi petang macam lain. Tambah dekat-dekat nak buka puasa lagi lain. Kita punya karakter kita berubah. Pagi macam lain. Tengah cergah lagi. Demai tengah hari sat lagi, tengok cuaca. Kalau panas, lagi tak elok. Dia ikut-ikut tak elok. Main nak asap, dia kira nak marah kat orang. Kena pula, dia ada teman yang haji atok menu ni. Bawa balik, main berlambak-lambak suruh masak. Yang tu mak nak naik singa dah. Beli hak tu, beli hak ni, suruh masak tu, masak ni, masak tu. Makan yang apa tidak. Tak usah nak singa kah? Dia kata, kita menjual diri kita. Padahal boleh je abang ada elok dah. Tak usah lagi ikut yang ni. Esok pula kita akan, dah nak makan juga hari ni. Sabarlah banyak-banyak. Kita sedang menjual diri kita tu. Kepada Allah. Allah kata aku nak beli diri hampa. Dengan apa? Di anfusim, jiwa hampa aku nak beli. Amwalihim, harta hampa aku nak beli. Yang paling terbaik kita ni, kita membelanjakan harta kepada ahli keluarga kita. Sebenarnya, hak kita duk belanja hari-hari bagi makan ahli keluarga kita tu, pahala paling besar tu. Pahala paling besar. Pahala sedekah 20 kali ganda punya besar. Tapi main mulut kita lah, yang tu lah yang bahaya dia. Esok aku tak mau beli dah apa pun dengan hampa. Hampa belilah sendiri. Marah tu saya kata, dia tengok keadaan cuaca, tengok mood dia. Kena hari dia rajin tu, hampa tak payah suruh buat apa pun. Dia cantik, dia tu. Kena hari dia segan, suruh dia buat kerja macam-macam. Masa tu dia jadi harimau jadian. Wallahualam bisawab. Selesai sudah hadis kita hari ni dah. InsyaAllah. Kalau Allah Ta'ala simpan lagi minggu depan, kita akan sambung. Jadi, kita tinggal satu je kan yang tak ada? Kati dah ada, no? Tinggal satu je. Seorang dah? InsyaAllah nanti saya tanya lah. Saya tanya pembekal kita siapa yang... Dua lagi ya? Fiza seorang. Ada dua lagi dah? Ya. Apa insyaAllah lah. InsyaAllah. Okey, baik. Ada soalan nak tanya? Ya. Jadi tak seronok tu. Okey, baik. Mereka baru hantar lah. Viral lah. Sebenarnya benda ni dah lama. Perempuan tidak disunatkan sembahyang tarawih di masjid. Kan? Kalau kata dia menimbulkan fitnah. Saya ingat minggu lepas saya baca dah benda ni. Kalau dia menimbulkan fitnah. Maksud dia menimbulkan fitnah macam mana? Dia pergi dengan cara dia tabarus berlebih-lebih. Dia berhias berlebih-lebih. Dia ada suami, dia keluar pergi tanpa izin suami. Kemudian dia pergi dengan niat. Yang kata yura'un, nak menunjuk-nunjuk. Dengan apa yang dia bawa. Okey, kita sebut. Perempuan ni dia banyak benda kalau dia pergi sembahyang. Kalau orang lelaki, hak tu je. Hak tu pergi, hak tu balik. Perempuan dia tiada beg tangan. Kan? Dia ada beg. Beg ni dia beli tang mana. Okey? Lepas tu lagi dia ada botol ayak pula. Dia dah duduk, dia buka botol ayak. Letak botol ayak. Dia ada sejadah. Sejadah ni dia beli tang ni. Beg ni dia beli tang ni. Botol ayak ni memang special edition. Tak ada lagi tang ni ada tu. Telekong tak kira lagi. Ni saya kata, fitnah.
Kalau dia tak menimbulkan apa-apa fitnah, semata-mata nak cari keridaan Allah, kalau sembahyang di rumah, 8 rakaat tarawih, campur dengan 3 witir, atau 20 rakaat tarawih, campur dengan 3 witir, menyebabkan dia lupa. Dia kata 4 pun aku selalu. Tambahlah kalau aku nak buat 8. Lagi selalu. Mencari dorongan dan petunjuk daripada Allah, tak salah. Boleh pi. Boleh pi. Lepas tu kalau buat di rumah seorang-seorang segan. Dia jadi malas nak bangkit. Tapi bila pi di masjid, bila pi di surau, bila berkawan rasa seronok. Seronok dalam melakukan ibadat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba melakukan kebaikan. Benda ni tak salah. Kita kena pandang daripada dua sudut. Nah, hak yang menjadi salah macam awal saya sebutlah. Dia nak tunjuk kemegahan dia. No? Apa yang dia bawa. Kan? Dia yang pandai, dia yang terbaik. Tapi kalau kata dia nak pergi sebab dia memang, kalau seorang-seorang di rumah bagi dia kata, hidup mungkin lebih baik daripada sembahyang. Nah? Kalau kata dia pergi berjemaah, di antara salah satunya. Bila kita berjemaah, selang di antara 2 rakaat kepada 2 rakaat lain, diletakkan dengan selawat kan? Dia letak selawat. Kemudian kita boleh berselawat. Tapi kalau kita seorang-seorang, kita tak selawat. Kita bangkit terus. Kita bangkit terus. Kita bangkit terus. Sedangkan selawat, sekali kita selawat, 10 kali Allah Ta'ala balas balik kat kita. No? Jadi sementara nak habis 8 rakaat tu, entah berapa puluh kali kita dapat pahala selawat. Baik tak? Baik. Kita saja yang boleh membawa benda tu untuk kebaikan dan juga keburukan. Okey. Kalau kita ada suami, minta izin daripada suami. Suami kata, boleh. Tapi kena pergi dengan abang. Naiklah motor pergi dengan dia. Ataupun suami kata, boleh. Pergi ambil sendiri. Tak apa. Aku pergi sendiri. Janji, bagi. Dan untuk si suami pula, sunat memberi keizinan pada isteri untuk sembahyang berjemaah. Sebab isteri dia dapat pahala, dia pun dapat berganda-ganda. Ataupun kita ni cantik sangat-sangat. Pergi di masjid tu, Tok Bilal sampai tak khusyuk dia teringat kat muka kita. Tu tak boleh. Yang ni kah? Pandang pun dia tak kot. Kan? Dia kata, kalau menimbulkan fitnah, jangan. Isteri kepada Saidina Umar Al-Khattab. Paling cantik. Isteri Saidina Umar. Dia pun pakai niqab, tutup habis ni. Mata pun tak nampak. Bukan kita nampak mata pun tak nampak. Tutup habis. Adalah kenjarang sikit kat depan ni. Beda depan tengok jalan. Pun Saidina Umar tak bagi pergi selalu-selalu. Sebab dia bimbang timbul fitnah. Pasal cantik sangat. Kalau kita ni dia rasa dia tak bimbang kot. Kan? Dia kata macam mohang ni orang bagi saja pun orang tak mau. Tak apa. Wallahualam nah. Macam itulah kita insya-Allah boleh kat no. Dapat pahala jemaah kan kalau kita pergi. Insya-Allah boleh. Okey, ada soalan lain? Tak ada apa nak? Tak ada apa, saya sudah dulu nak. Saya mohon ampun dan maaf. Yang baik itu datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang, yang tak betul itu semua adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih Ustazah. Terima kasih semua. Berkata dengan sallu ala nabi.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Terima semua sahabat-sahabat. Assalamualaikum. InsyaAllah jumpa lagi. Semua sahabat. Baik, semua Kak Lima, semua Mira. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.